Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Taqiyuddin didakwa menghasut. Nampaknya pemuda amanah bergerak lebih ke hadapan daripada hanya bersungut tentang kerenah Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan. Pada Isnin 14 Jun 2021, Ketua Pemuda Amanah Shazni Mudin Mohamad Isnin memfailkan laporan polis terhadap menteri berkenaan berhubung kenyataan beliau bahawa Kabinet bertanggungjawab untuk memberi nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong sama ada darurat perlu dilanjutkan atau tidak. Kenyataan Yang Berhormat Menteri ini boleh difahami bahawa beliau seolah-olah memberi peringatan kepada Yang di-Pertuan Agong bahawa baginda tidak mempunyai pilihan lain selain melakukan seperti yang diarahkan oleh Kabinet, sedangkan ia tidak berasas dan menyimpang daripada Seksyen 2/1 Ordinan Darurat (Kuasa-Kuasa Perlu) 2021, katanya dalam laporan polis itu. Ordinan berkenaan memperuntukkan hendaklah ditubuhkan suatu jawatan kuasa bebas untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong mengenai kewujudan berterusan darurat besar yang mengancam keselamatan, kehidupan ekonomi dan ketenteraman awam di dalam persekutuan berikutan wabak penyakit berjangkit iaitu COVID-19. Shazni merujuk kepada kenyataan Taqiyuddin bertarikh 12 Jun yang mendakwa bahawa baginda bertindak atas nasihat Kabinet mengikut Perlembagaan Persekutuan ketika darurat diisytiharkan pada 11 Januari lalu hingga 1 Ogos bagi menangani COVID-19. Menurut Taqiyuddin, Kabinet yang akan menasihatkan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Ahmad Shah sama ada darurat perlu dilanjutkan atau tidak dan persoalan yang dibangkitkan tidak seharusnya timbul. Selaras dengan tanggungjawab serta teras kerajaan untuk terus memfokuskan kepada tindakan-tindakan yang khusus dan tepat bagi mencegah, memerangi serta mengurangkan risiko kadar kebolehjangkitan virus COVID-19 di kalangan rakyat di waktu-waktu yang getir ini dengan lebih efektif, maka adalah menjadi tanggungjawab Jemaah Menteri untuk terus menasihati ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong selaku Ketua Utama Negara dalam membuat sesuatu keputusan mengenai kedudukan tempoh darurat, kata Taqiyuddin dalam kenyataannya. Bagaimanapun, Shazni berhujah telah diwujudkan jawatan kuasa khas bebas darurat terdiri daripada 19 orang yang ditugaskan untuk menasihati Raja sama ada meneruskan darurat atau tidak. Beliau berpendapat kenyataan Setiausaha Agong PAS itu seolah-olah menghasut orang ramai untuk bertindak kepada Yang di-Pertuan Agong sekiranya baginda bertindak bertentangan dengan kehendak Parlimen atau Kabinet. Dilihat dari sudut itu, pernyataan beliau mempunyai kecenderungan menghasut dan kerana ini merupakan kesalahan di bawah undang-undang, ujar Shazni. Menurut Pengerusi Kanun Amanah Dr. Zulkarnain Luqman, hanya Yang di-Pertuan Agong sahaja yang boleh mengisytiharkan darurat sebelum berlaku kejadian mengancam keselamatan, kehidupan ekonomi atau ketenteraman awam. Yang di-Pertuan Agong boleh isytihar pelbagai jenis darurat atas alasan berbeza-beza atau dalam hal keadaan yang berlainan. Semasa dalam darurat, Yang di-Pertuan Agong boleh luluskan undang-undang tanpa melalui proses Parlimen jika Parlimen tidak bersidang, katanya kepada Jom Channel. Beliau berkata undang-undang yang diluluskan Yang di-Pertuan Agong itu sama kuasa seperti Akta Parlimen dan dinamakan Ordinan. Ordinan Yang di-Pertuan Agong itu hendaklah nanti dibawa ke Parlimen setelah Parlimen bersidang dan hanya terhenti digunakan jika Parlimen meluluskan ketetapan untuk tidak memakai lagi ordinan Yang di-Pertuan Agong itu, ujarnya. Beliau menjelaskan selama mana darurat itu berlangsung, kuasa pentadbiran Kerajaan Persekutuan akan meliputi kerajaan negeri termasuk untuk membuat undang-undang bagi kerajaan negeri atau mengarahkan pegawai-pegawai kerajaan negeri. Semasa dalam darurat, Parlimen boleh luluskan apa-apa undang-undang tanpa berunding dengan kerajaan negeri dalam hal yang sepatutnya dirundingkan mengikut perlembagaan. Apa-apa ordinan yang diluluskan Yang di-Pertuan Agong atau Akta Parlimen yang diluluskan dalam tempoh darurat adalah kebal daripada tindakan undang-undang walaupun tidak konsisten dengan perlembagaan, tegas beliau.
Nah, jelas kenapa Taqiyuddin dilihat mahu mengalih tiang gol seperti kata Timbalan Speaker Datuk Seri Azalina Osman, ialah supaya kerajaan tebuk atap boleh buat apa-apa undang-undang ikut suka aku kerana ia kebal. Malah sewaktu menafikannya, Taqiyuddin mengaku mahu mengubah peraturan permainan ketika permainan hampir akan tamat. Dalam kebejatan ini, Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang masih mempertahankan bahawa pembentukan kerajaan menerusi langkah Sheraton yang partinya turut serta ini adalah demokrasi. Sedangkan seluruh dunia tahu kudeta bukan proses yang boleh diterima dalam sistem demokrasi. Malah ia tindakan yang mengundang penentangan yang tidak berkesudahan dan menyebabkan ketidakstabilan politik. Semoga apa yang disebut oleh Datuk Raja Kamarul Bahari Shah sebelum ini bahawa wujud kategori golongan super kebal yang terlepas pandang oleh pihak berkuasa walaupun melakukan kesalahan agak berat tidak berlaku. Jom channel serahkan kes itu untuk disiasat oleh pihak berkuasa tanpa berat sebelah, telus dan adil demi mempertahankan kedaulatan undang-undang.